Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan merungkai berkenaan kisah Puteri Hang Lipo. Adakah benar Hang Lipo seorang puteri dari kerajaan China? Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Kerana dari iklan tersebut, saya akan dapat sedikit bayaran dari pihak YouTube supaya saya boleh teruskan program eksplorasi misteri mistik ini. Baik, berbalik kepada kisah kali ini, adakah benar Hang Lipo seorang puteri dari kerajaan China? Saya ceritakan dulu catatan sejarahnya dan kemudian baru saya merungkai kebenarannya. Hang Lipo ialah isteri keempat kepada Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka yang memerintah dari tahun 1456 hingga tahun 1477. Menurut sejarah Melayu, beliau merupakan puteri kepada Maharaja Yongli. Ini Maharaja Wangsa Ming di China. Namun tidak terdapat sebarang rujukan kepadanya sebagai puteri dalam sejarah wangsa tersebut. Mengikut penjelasan sejarawan Cina, mungkin betul-betul wujud tetapi bukan puteri Cina kerana dinasti Ming tidak mengahwinkan puterinya kepada negara lain untuk tujuan diplomasi seperti dinasti-dinasti yang lain. Maharaja Yongli yang memerintah tahun 1360 dan telah mati pada tahun 1424 pada usia 64 tahun. Tak mungkin kahwinkan puterinya kepada Sultan Mansur Shah 30 tahun kemudiannya. Lagipun selepas kematian Maharaja Yongli, kerajaan Ming telah melaksanakan hygiene yang menghalang orang Cina bergaul dan berniaga dengan negara lain. Menurut sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang pada abad ke-17, apabila Sultan Mansur Shah hendak menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, baginda menghantar Tun Perpatih Putih sebagai utusannya dengan mengirim sepucuk surat untuk Maharaja Yongli. Tun Perpatih berjaya menarik hati Maharaja Cina dengan kemasyhuran Kesultanan Melaka sehingga Maharaja tersebut menghadiah puterinya Hang Lipo untuk dijadikan isteri Sultan. Lipo datang ke Melaka bersama-sama 500 orang pengiring perempuan dan 4 orang pegawai peribadi. Lipo memeluk agama Islam lalu berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. Selepas perkahwinan mereka, Sultan Mansur Shah membina sebuah istana untuk Lipo dengan pengiring-pengiringnya diberikan tempat tinggal yang tetap di Bukit Cina. Pengiring-pengiring Lipo kemudian berkahwin dengan pegawai-pegawai Sultan Mansur Shah. Lipo kemudian dikenali sebagai Hang Lipo selepas dianugerahkan dengan gelaran Hang oleh Sultan Mansur Shah. Perkahwinan Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah dikurniakan seorang anak lelaki yang dinamai baginda sebagai Paduka Mimat. Bukit Cina akhirnya menjadi sebuah kawasan perkuburan untuk orang Cina tempatan. Kini terdapat lebih daripada 12,000 kubur di situ dan yang bertarikh sehingga 1622. Perkuburan Bukit Cina dan perigi Hang Lipo masih ada di Melaka hingga ke hari ini. Menurut catatan Tom Pyrus yang pernah ke Melaka, selepas lawatan Megat Iskandar Shah ke China, baginda balik Melaka dengan iringan seorang jeneral Cina dan anak perempuannya. Selepas kembali ke Melaka, Raja Melaka berkahwin dengannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada jeneral Cina. Kemudian dia melahirkan putera bernama Raja Putih. Pada zaman Sultan Muzaffar Shah, oleh sebab Sultan sering berperang di luar semasa pemerintahannya, Raja Putih dilantik untuk bertugas sebagai timbalan raja, iaitu Paduka Raja, dan mengurus hal-hal tempatan. Dikatakan bahawa rakyat di Melaka sangat mempercayai Raja Putih dan percaya dia mempunyai kuasa yang hebat, orang yang baik, mempunyai kecerdasan yang luar biasa
dan sangat prihatin terhadap saudara-saudaranya dan raja-raja. Anak saudaranya Sultan Mansur Shah juga dijaga oleh Raja Putih. Selepas Sultan Mansur Shah menaik tahta, Raja Putih menjadi sombong kepada Sultan dan tidak hormat kepada baginda. Sultan telah menikam Raja Putih sehingga mati. Sejak itu orang-orang sangat takut dengan Sultan sepenuhnya dan baginda dikagumi oleh rakyat Melaka. Jadi setakat itu sahaja catatan sejarah secara ringkas dan padat yang dapat saya terangkan. Pada pandangan makrifat dan batin yang saya dapat, Hang Lipo yang diceritakan tadi adalah benar terjadi, tetapi ada beberapa perkara yang kurang jelas dan kurang tepat. Antaranya ialah: 1. Memang benar Lipo ialah isteri keempat kepada Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka yang memerintah dari tahun 1456 sehingga tahun 1477. Tetapi Hang Lipo bukan puteri kepada Maharaja Yongle. Maharajanya ini Maharaja Wangsa Ming di China. Hang Lipo merupakan cicit kepada Laksmana Cheng Ho. Kita rujuk catatan Tom Pyrus. Tom Pyrus menyatakan selepas lawatan Megat Iskandar Shah, iaitu Sultan Melaka kedua yang memerintah dari tahun 1414 hingga 1424 ke China, baginda balik Melaka dengan iringan seorang jeneral China dan anak perempuannya. Jeneral China itu ialah Laksmana Cheng Ho, dan memang betul dia membawa bersama anak perempuannya sekali, tapi saya tidak dapat maklumat nama anak Laksmana Cheng Ho tersebut. Selepas kembali ke Melaka, Megat Iskandar Shah, iaitu Sultan Melaka kedua tersebut, telah membina sebuah istana untuk Laksmana Cheng Ho, anaknya, dan 500 pengiringnya diberikan tempat tinggal tetap di Bukit Cina. Tidak berapa lama kemudian, Laksmana Cheng Ho terpaksa pulang ke China kerana kerajaan Ming hadapi ancaman kerana berlaku perebutan kuasa. Sebab itu Laksmana Cheng Ho terpaksa meninggalkan anaknya demi keselamatan. Namun ada perasaan bimbang di hatinya untuk meninggalkan anaknya itu. Atas dasar tanggungjawab, Megat Iskandar Shah telah mengahwini anak Laksmana Cheng Ho. Maka legalah hati seorang ayah yang terpaksa meninggalkan anaknya itu. Yang kedua, Megat Iskandar, iaitu Sultan Melaka kedua, ke China bukan urusan diplomatik, tetapi atas urusan menarik minat negara China untuk berdagang di negeri Melaka. Maharaja China amat tertarik dengan kemegahan negeri Melaka seperti yang disampaikan. Maka Maharaja China memerintahkan Laksmana Cheng Ho ke Melaka untuk melihat sendiri akan kebenaran hal tersebut sambil mengiringi Sultan Melaka. Itulah yang sebenarnya. Ketiga, perkahwinan antara Sultan Melaka dengan anak Laksmana Cheng Ho kemudian melahirkan putera bernama Raja Putih. Apabila besar, Raja Putih hanya menjadi timbalan sahaja kerana pengganti Sultan Melaka seterusnya perlu kekal berdarah Melayu dan bukan berdarah campuran. Raja Putih kemudian berkahwin dengan wanita, yakni rakyat biasa, dan perkahwinan tersebut melahirkan Hang Lipo. Keempat, selepas kematian Raja Putih, Sultan Mansur Shah mengahwini Hang Lipo sebagai tanda mengenang jasa Raja Putih. Perkahwinan ini kemudian dikurniakan seorang anak lelaki yang dinamai baginda sebagai Paduka Mimat. Paduka Mimat meninggal dunia di ketika usia yang masih muda, antara 8 sehingga 10 tahun. Kematiannya disebabkan terjatuh ketika menunggang kuda dan tertikam kerisnya sendiri. Ini menyebabkan Hang Lipo sangat berduka cita dan merana sehingga mangkat. Mereka dikebumikan di Bukit Cina, Melaka. Yang kelima, berkenaan agama. Hang Lipo adalah beragama Islam sejak Megat Iskandar Shah berkahwin dengan anak perempuan Laksmana Cheng Ho.
Kemungkinan nama Hang Lipo diberikan oleh Raja Putih sebagai nama susu galur keturunannya dari bangsa Cina. Untuk pengetahuan semua, Hang Lipo tidak pernah ke negeri Cina dan negeri kelahirannya adalah negeri Melaka. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan petunjuk kepada pekaji sejarah untuk terus membongkar akan kebenaran penerangan saya ini. Saya bukan pengkaji sejarah, tapi hanya membantu berikan sedikit petunjuk kepada sesuatu sejarah secara batin. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsi di bahagian komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi misteri mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana untuk teruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah ini. Jadi sampai di sini saja video kali ini, dan jumpa kita di episod yang akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.